on Vantage Point. Most of the players in the Premier League now are very professionals. Otherwise, it's the club will come and say that this is not right. A player is not only a player that's a role model on the pitch, but off the pitch too. Yeah, they have to. How crucial is the halftime talk? It was a nice period for us as players, but also for the club. Ferguson has always been like this. It's you have to be so professional. Vantage Point, Thursday, 9:30 p.m. only on Astro Awani. Bomoh. Wah, buat aku marah. Katanya nak tangkap hantu-hantu tu. Memang handsome tak kata. Kau ni... Abang boleh cakap sabar je. Tak ada pun barang yang hilang. 22 tempat aku buat tau. Syahal pilih abang bertiga. Mari bergembira setiap Rabu hanya di Astro Prima. Jumaat, meja bulat menemukan pemimpin komuniti, pembuat dan pelaksana dasar bersama Suhaimi Sulaiman. Macam mana agaknya nak memilih orang yang jadi perwakilan di dalam parlimen belia? Idea dan suara belia ni perlu diambil kira dalam membuat keputusan. Adakah wajar untuk penglibatan mahasiswa sedangkan mereka sedang belajar? Benda yang memberi faedah, memberi satu kebaikan untuk kita lebih berfikir. Meja bulat, Jumaat 8.15 malam di Astro Awani. Berita segenap dimensi. Pelarian yang sampai ke Kem Ramadan ini merupakan mereka yang berasal dari Nalut dan juga selebihnya dari kampung Zindan, dan mereka meninggalkan kampung halaman mereka Selat Sepinggang akibat dari peperangan yang berlaku di Libya sekarang. Dan apa yang pasti segalanya diuruskan dengan baik di kemah pelarian ini, dan rata-ratanya yang kami temui mengharapkan suasana akan berlaku lebih sempurna, lebih aman selepas revolusi berlaku, dan mereka tidak mahu tinggal lebih lama di Kem Ramadan ini. Kita lihat tadi mendapat taklimat ringkas oleh pihak UNHCR dan juga mereka mengatakan bukan setakat UNHCR saja yang berada di sini menguruskan kemah pelarian ini, tetapi pelbagai NGO, pelbagai badan-badan kerajaan dan juga kumpulan hak asasi dan juga civil society yang sudi membantu yang bersama menguruskan kemah pelarian ini. Jadi bagaimana ia perlu diperkuatkan lagi. Kalau apa yang kita katakan dapat bersama-sama complement each other, bukan kata pun mencari kejayaan ataupun nama masing-masing. Betul. Okey, this is where saya fikir perkara ni cabaran koordinasi. Cabaran satunya komunikasi, yang keduanya koordinasi ini berlaku di mana-mana kawasan konflik dan juga bencana, kan? Jadi maknanya di dalam hal ini UNHCR mereka adalah basically badan yang ditugaskan di pihak peringkat antarabangsa, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, untuk menjadi koordinasi ataupun penyelaras di sini. Jadi dengan itu seharusnya dan sepatutnya setiap NGO ataupun actors yang terlibat seharusnya maknanya mengikut ataupun cuba selaraskan dengan apa yang mereka perlukan. Dia perlu ada satu badan yang menyelaras, barulah hasilnya, tujuan kita ialah untuk memastikan bantuan ini sampai dengan sebaik dan seberkesan mungkin. Jadi kalau setiap aktor, setiap NGO cuba mengikut fahaman dan kepala mereka, acuan masing-masing, saya kata itu adalah satu kesukaran. Dan kalau kita lihat pun, kita adalah manusia dan ada ketika-ketikanya mungkin Islamic Relief sendiri mungkin mempunyai kekurangan di sana dan di sini, tapi yang itu kita akan uruskan insya-Allah. Tapi yang pentingnya ialah penyelarasan, koordinasi dan menghormati antara satu sama lain juga, itu adalah penting. Ya, kalau saudara tengok maknanya peluang untuk memberikan bantuan segala jenis dan pelbagai jenis, dan kita perlu belajar untuk memahami kekuatan antara satu sama lain dan menghormatinya. Yang penting juga saya dapat lihat bukan setakat keperluan untuk menghormati antara satu sama lain, tetapi standard of procedure itu bukan sembarangan. Maksudnya apabila kita bercakap tentang bantuan kemanusiaan itu ada piawaian tertentu. Mungkin boleh kita jelaskan sikit tentang piawaian yang perlu diikuti bagi mereka yang mungkin bermurah hati datang ke sini untuk membantu dan sebagainya, tapi tidak mengikut
prosedur yang ditetapkan oleh badan antarabangsa. Ya, saya rasa ini adalah satu lagi perkara ataupun ufuk pemikiran yang kita perlu jelas di kalangan rakyat Malaysia dan di mana-mana pun. Sebenarnya bila kita memberikan bantuan kemanusiaan, kerja NGO, ianya bukanlah maknanya kerja yang sambil lewa. Dia bukan setakat one off, duit betul balik. You bagi makanan, parachute in, parachute out. Tidak, bukan begitu. Itu adalah mazhab lama. Okey. Dalam keadaan sekarang ni, apabila kita berdaftar, kita membawa logo, kita membawa nama kita, sebenarnya itu adalah amanah. Ya. Dan apabila kita mengatakan bahawa kita adalah NGO antarabangsa, amanahnya itu lebih berat. Kenapa? Kerana kita mendapat pengiktirafan berasaskan kepada tugas dan kerja kita yang berasaskan kepada prosedur dan tata caranya yang tersendiri. Ada adab-adab dia, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah of course dari segi pelaksanaan. Cabaran kita kadang-kadang pelaksanaan ini, ramai orang yang datang nak buat kerja. Betul. Tetapi syok ikut emosi. Dan kadang-kadang apabila kita mengikut emosi ini, menyalahi tata susila ni. Menyalahi tata susila. Dan yang ketiganya ialah kenapa perkara ini penting? Kerana kita hendak memberitahu kepada donor, kepada partner bahawa setiap ringgit yang datang, setiap sumbangan yang datang itu sebenarnya diuruskan mengikut prosedur yang tertentu supaya akhirnya ia akan sampai. Ada accountability di situ. Ada accountability dan transparansi. Saudara, transparansi. Satu lagi, apabila kita bercakap tentang bencana, tentang peperangan dan sebagainya, pada ketika itu berjuta manusia akan bermurah hati untuk membelanjakan, memberi sumbangan dan